Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Okay, ni dah tengah hari ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Fatihul Khatim wa sallallahu wa ala alihi haqqa qadrihi. Okey. Tengah hari ni saya nak cerita sikit pasal tentang satu perkara, tapi dia boleh di-apply kepada perkara-perkara lain. Makanan yang mengandungi bahan yang memberi kesan negatif pada tubuh, kan? Contohnya kita dah diwar-warkan, telah kita ketahui bahawa makanan tinggi phytoestrogen. Phytoestrogen tahu kan? Estrogen yang berasaskan tumbuhan, contoh dalam kacang soya, dan banyak ni herba, makanan whole foods, habatus sauda, halba, semua ada phytoestrogen. Tapi yang paling tinggi dalam kacang soya lah, kan? Kacang soya dalam produk-produk jus atau produk suplemen yang untuk fungsi kewanitaan, biasanya tinggi phytoestrogen. Macam kacip Fatimah, serapat, kan? Produk-produk kewanitaan memang tinggi phytoestrogen. Tapi kenapa dia bagi manfaat pada wanita berkenaan? Sebab dia mimik fungsi estrogen sebenar dalam tubuh kita, kan? Walaupun kekuatan dia tak sama. Mungkin 1/1000, 1/2000. Lemah aja ikatan dia dengan reseptor estrogen pada sel-sel tubuh kita, kan? Lemah, tak kuat tak macam estrogen sebenar dalam tubuh kita. Tapi orang takut nak makan makanan tinggi phytoestrogen. Jadi menyebabkan kegemukan, menyebabkan sifat kewanitaan bagi lelaki. Contoh orang yang minum kacang soya, kan? Makan kacang soya jadi meningkatkan ciri-ciri kewanitaan bagi seorang lelaki yang mengambil soya. Kalau ambil banyak setiap hari, macam tu. Okey. Jadi sebenarnya makan makanan whole foods berasaskan tumbuhan, binjirin, ke kacang, kan? Termasuk herba dan sebahagian buah-buahan, kan? Ulam-ulaman memang ada phytoestrogen, kan? Ada tinggi, ada rendah, ada yang sederhana. Tapi kalau kita makan whole foods, memang phytoestrogen memang tinggi. Memang ada dan tinggi. Kalau kita based on whole foods lah, natural punya plant based food. So, apa kaitan dengan kesihatan? Tengok orang yang vegetarian, yang makan sayur-sayuran, halba, kan, jita hitam, semua phytoestrogen ada tau, tinggi juga. Tapi dia sihat. Jadi saya pun mula berfikir, betul ke phytoestrogen ni memberi kesan adverse kepada kesihatan kita? Itu jadi persoalan. Dia jadi kontradik, kan? Sama ada dia menghasilkan kesan negatif atau positif. Okey. Baru ni tahun lepas saya ada baca satu artikel tentang kandungan estrogen, fungsi estrogen, dan macam mana estrogen memberi impak pada kesihatan tubuh kita, kan? Bagi seorang wanita memang estrogen dia diperlukan lah, kan? Bila nak peak, bila nak sampai bulan haid, so peak estrogen, kan? Jadi turunlah haid. Jadi perlu bagi seorang wanita. Lelaki pun ada juga, tapi dalam kadar yang rendah. Testosteron, androgen yang lebih tinggi, itu hormon kelakian, kan? Itu sebenarnya hormon ni, estrogen, dia ada yang baik, ada yang tak baik. Begitu. Jadi dia ada cycle. Selepas dia digunakan, estrogen tu dia kena bind receptor dekat sel-sel. Dia bagi seorang wanita, dia menguatkan tulang, mengelakkan osteoporosis, menguatkan otot, menguatkan jantung, menguatkan saraf, sistem saraf, otak, sistem penghadaman. So banyak impact dia. Impact yang positif pada kesihatan seorang wanita.
sebelum menopause. Sebab tu selepas menopause, post menopause, kan, kesihatan wanita dikaitkan dengan ketiadaan rembesan hormon estrogen dalam badan dia. Jadi dikaitkan dengan osteoporosis, tulang yang rapuh, penyakit jantung, kardiovaskular, kan, penyakit apa lagi lah, macam-macam lah, kan. So disebabkan kekurangan ataupun tidak adalah lagi hormon estrogen dikeluarkan oleh seorang wanita bila sampainya post menopause. Maknanya head dia berhenti terus secara total, kan. Jadi sebenarnya hormon estrogen ni dia boleh dimetabolise, diuraikan. Lepas dia digunakan, dia memberi kesan yang baik, kesan tertentu pada fisiologi tubuh seorang wanita, dia akan diuraikan, begitu. Dan dibuang melalui kencing bawah pinggang. Dia dibuang, disingkirkan. Dia tak boleh sentiasa ada. Dia mesti diuraikan selepas selesai melaksanakan tugas dia. Gitu. Jadi ada dua hormon estrogen dalam badan kita, yang baik dengan yang tak baik. Dia bergantung kepada paras hormon estrogen yang bad estrogen ni bergantung kepada apa badan kita terdedah. Terdedah kepada bahan kimia, bahan toksin, pencemar persekitaran dalam rantai makanan, dalam minuman, air minuman semua, kan, udara. Jadi pencemar-pencemar ni yang masuk tubuh seorang wanita, yang itu yang menyebabkan proses metabolisme hormon estrogen tu tak berlaku secara sepatutnya. Jadi dia menyebabkan peningkatan bad estrogen, estrogen jahat yang tinggi dalam badan. Maknanya estrogen jahat tu tak dapat diuraikan, sentiasa berada dalam tubuh dalam jangka masa yang lama, persistently. Yang itu yang beri mudarat. Jadi maksudnya ada faktor lain yang menyebabkan estrogen jahat tu accumulate, build up dalam badan seorang wanita. Yang itu yang beri kesan tak elok lah. Kanser, keradangan, penyakit-penyakit, macam-macam penyakit. Bad estrogen. Begitu. So sebenarnya benda ni di-apply juga dengan benda-benda lain. Contohnya kolesterol, kan. Kalau orang tak makan benda-benda yang meradangkan, fatty chemical, bad fats, bad oil, maksudnya minyak sayuran RBD, lemak sayuran yang diproses, refined, trans fat, kan, maka dia makanlah kolesterol daripada mesti berasaskan haiwan lah, kolesterol, kan. Kalau phytoestrogen berasaskan tumbuhan, kan. Kita makan kambing ke, makan butter ke, minum susu ke yang ada kolesterol ke, lemak tepu ke, kan, makan santan. So dia tidak akan meningkatkan kolesterol, dia tak menyebabkan darah kita pekat, dia tak menyebabkan LDL naik, kan, HDL turun, tak. Dengan syarat kita elak minyak dan lemak sayuran yang diproses secara refined, chemical refining secara ekstrim tu. Lebih-lebih lagi trans fat. Bila badan kita dah ada trans fat, automatik kita makan kambing ke, makan susu, butter, butter alami walaupun grass fat, dia akan meningkatkan juga kolesterol sebab dah ada trans fat. Trans fat ni akan oxidize lemak yang masuk dalam badan kita. Itu dia punya base dia, kunci dia, switch kat situ. Badan kita dah ada benda yang tak elok, benda keradangan. Sama macam tadi, masuk toksin, pencemar dalam badan menyebabkan badan seorang wanita akan build up bad estrogen, estrogen jahat. Kolesterol, apply tu kolesterol, apply tu pada lemak tepu, apply juga kepada gula. Orang yang banyak makan goreng, minyak-minyak masak, minyak yang di refine, minyak RBD ni, minyak maksudnya minyak sayuran masak lah, pure,
olive oil ke, pure vegetable oil ke, ataupun cooking oil ke, semua ni minyak RBD. Minyak yang tak ada khasiat mikronutrien. Minyak putih, minyak kosong. Minyak kosong panggil minyak RBD. Lebih lagi lemak sayuran. Lebih lagi lemak sayuran yang ada trans fat, partially hydrogenated vegetable oil. Ni lagi meradangkan. Ini akan menyebabkan gula tak boleh diserap dalam sel, tak boleh dimetabolize, dah serap tak boleh metabolize, untuk convert jadi tenaga ATP ataupun ditukarkan pada lemak yang lebih. Tapi lemak yang disimpan dalam sel tak apa, jangan lemak yang duduk dalam plasma darah. Itu menyebabkan darah pekat. Jadi kunci dia, jangan makan minyak dan lemak sayuran refined. Barulah kita makan kolesterol ke, makan kambing ke, santan ke, butter ke, susu full cream ke, kita makan gula sekalipun, karbohidrat, nasi. Dia tidak menyebabkan peningkatan kolesterol, dia tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah, dia tidak menyebabkan darah pekat, dia tidak menyebabkan gula naik. Sebab sistem badan kita very efficient, komunikasi sel, isyarat dalam sel semua berlaku secara optimal, berfungsi secara optimal. Gene expression, metabolic, fungsi mitokondria, semua berjalan dengan baik, dengan optimal. Begitu. Penyerapan, penghidratan sel. Jadi bersyarat kolesterol, lemak tepung alami sekalipun, gula, karbohidrat, nasi, pulut, semua ni akan menjadi mudarat bagi orang yang banyak mengambil minyak dan lemak sayuran, khususnya trans fat. Itu baru jadi mudarat. Sama macam tadi, phytoestrogen, makanan yang tinggi phytoestrogen macam kacang soya kan. Kalau dia banyak ambil benda-benda kimia, toksin, pewarna, paracetyroan, ni menyebabkan badan dia tak boleh metabolize estrogen, dia tak boleh convert estrogen yang bad, yang jahat tu tak boleh diuraikan untuk dibuang, disingkir, dikumuhkan melalui buah pinggang, melalui kencing dan keluar melalui kencing, gitu. Sama juga dengan asid urik dan gout, Kenapa berlaku? Setengah orang tak berlaku pun, boleh je makan ikan bilis lah, ikan selayang lah daging merah, tak ada pun gout. Sebab badan dia terdedah dengan bahan toksin yang banyak, fatty chemical, pewarna paracetyroan, pemanis tiruan, gula-gula sintetik, HFCS, high fructose corn syrup, semua benda-benda kimia. Ini semua akan mengubah fungsi sel, melemahkan fungsi sel, merosakkan fungsi sel. Jadi menyebabkan dia build up uric acid, jadilah gout. Jadi maknanya ada benda lain yang trigger penyakit-penyakit gout, kencing manis, gula naik lah, kolesterol, darah tinggi, ataupun orang yang sensitif dengan estrogen, begitu. Jadi perlulah kita jaga badan kita, daripada terdedah kepada pencemaran toksin-toksin, sama daripada makanan, pemakanan, diet kita, air, dan juga pencemar persekitaran daripada industri jugalah, setakat yang kita mampu, insya-Allah. Jadi badan kita secara automatik dapat menguruskan metabolize, dia berlaku dengan efisien, masya-Allah. Tapi kena jagalah badan kita tadi, dengan syarat itu. Wallahu alam. Semoga faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.